karya yang begini sebenarnya dia boleh membina pembangun ataupun membantu dalam pembangunan sosial, khususnya belia. Belia ni anak-anak muda. Jadi mungkin karya-karya begini kenalah diperbanyakkan dan diperluaskan juga kepada anak-anak muda supaya mereka boleh membaca karya-karya yang baik. Dan seterusnya suara Faida kurang jelas. boleh. Boleh dengar tak sekarang? Okey, macam mana Masih tak jelas. yang lain? Okey tak? Okey. Alright. Boleh terus. Okay. So sebab saya satu lagi saya tak nampak chat. Maksudnya dekat bahagian komen tu, jadi mungkin boleh tolong siapa macam Puan Fatona tu boleh cakapkanlah kalau ada komen di situ. Breaking sikit. Breaking sikit. Banyak ke sikit? Ada noise. Macam mana? Terlalu dekat ke dengan ni? Kalau rasa macam selalu pakai okey. Okey ke? Okey. Alright. Okay, so sambung balik. Kita sambung balik pasal yang peranan karya-karya fiksyen sebenarnya adalah sebenarnya dia bukanlah dia sengaja ataupun dia saja memenuhi ruang kehidupan kita, tapi sebenarnya dia berperanan untuk membina peribadi seseorang juga. Okay, so next adalah saya kongsikan juga apakah maksud penulisan kreatif. Penulisan kreatif seperti mana dikatakan oleh Mahaya Muhammad Yassin, ia adalah pengolahan atau penghasilan sebuah perangai ataupun karya seperti novel, cerpen, drama dan puisi. Sebelum terhasil sebuah tulisan kreatif, seorang itu perlu berfikiran kreatif. Maksudnya nak hasilkan tulisan kreatif kena berfikiran kreatif juga. Okay. Untuk Mana Sikana pada tahun 2005 juga menyatakan tulisan kreatif ialah proses penciptaan yang dimulai dengan mendorong untuk menulis, timbul ilham, menyusun fikiran itu dan menggarapnya supaya memberi kesan kepada orang yang membaca ataupun apa yang kita nak tuliskan lah. Jadi kat sini boleh saya simpulkan penulisan kreatif ni adalah satu proses. Ada noise balik lah. Macam mana nak buat ni? Kita perlu tukar mic. Hello? Okey tak? Ada noise juga. Dia macam bunyi kuat lah Dia macam ada bunyi angin. So ada yang komen ni katanya mic problem rasanya. Kalau saya tukar mic kejap boleh ke? Okey, boleh. Sementara tu mungkin saya serahkan kat Puan Fatona dulu. Baik. Okey. Kita bagi lalu sekejap kepada Taida untuk fix problem dia sebab kita pun tak sure lah kenapa. Okay. So thank you untuk yang join. So alhamdulillah kita ada 84 peserta pada pagi ini, alhamdulillah. So sementara kita tunggu Dr. Taida, kalau ada apa-apa soalan yang ingin diutarakan boleh ajukan di ruangan chat. Okay. So mungkin soalan kepada Dr. Taida ataupun soalan kepada penerbit lah. Okay. So kita bagi Dr. Taida sedikit masa. Okay.
Sebab tadi mula-mula kita dah testing. So mula-mula memang tak ada masalah lah. Macam ada angin dari arah pintu atau tingkap belakang penceramah. Oh, okey. So kita tunggu sekejap Dr. Aida untuk kita. Okey, Puan Fatina, boleh share perkhidmatan dari penerbit Item. Okey. Baik, penerbit Item ni saya share mengenai okey, saya akan share nanti di kita bagi lalu kepada Dr. Aida sebab Dr. Aida dah ada. So saya akan share kepada kita. Yes. Boleh ingatkan Boleh saya tak saya nak test dulu? Okey tak? Boleh dengar tak? Okey. Boleh Okey, selesai ni dulu. Okey. Share balik lah. Okey. Doktor, tadi ada yang katalah doktor mungkin sebab angin ke apa ke doktor seronti doktor. Betul lah, mungkin lah. Sebab duduk rumah. Okey, baik. So, Minta maaf sangat. Norma baru kan. Semua orang kena adapt lah. InsyaAllah. Tak ada masalah doktor. Okey, teruskan. Okay. Kita berhenti dari untuk definisi penulisan kreatif insyaAllah. Saya sambung. Sekarang cuma saya nak just nak confirmation lah, suara saya jelas tak? Lebih jelas ke daripada tadi? Okey. Alhamdulillah. Jelas. Okey. Jadi penulisan kreatif ni dapat kita simpulkan dia adalah satu proses pengolahan ataupun penceritaan yang mana dia bermula daripada berfikir secara kreatif. Jadi barulah dinamakan penulisan kreatif. Kalau dia berfikir secara kritis ataupun berfakta, semuanya fakta, ia adalah penulisan ilmiah lah. Okay. Baiklah, jadi saya kongsikan sini panduan mudah untuk mula menulis karya kreatif. Bagaimana untuk nak mulakan, sebab selalunya nak mulakan ni yang jadi susah ataupun berat. Jadi poin yang pertama adalah mengenal pasti genre dulu. Okey, bila kita nak tulis karya kreatif, kita kena pastikan kita nak tulis genre apa. Maksudnya kita nak tulis penulisan Islami ke? Ataupun kita nak tulis science fiction dan fantasi. Ataupun mungkin kita nak tulis cerita adventure atau pengembaraan atau juga misteri. Jadi semua ni kita kena set ataupun kita dah tetapkan pada permulaan masa kita nak menulis. Jadi sepanjang kita menulis itu kita akan berada di dalam genre yang sama, taklah berubah-ubah. Jangan macam mula-mula sebenarnya kita nak tulis cerita misteri atau thriller, tapi kita bermula dengan macam kita bercampur, maksudnya percampuran, maksudnya penulisan Islami. Bukan tak boleh penulisan Islami tu ada misteri thriller. Boleh, tapi dalam masih dalam skop penulisan Islami. Tak boleh lah macam tiba-tiba ada tahyul kat situ ataupun hurafat ke kan. Jadi macam dia percampuran metafora ni adalah membuatkan karya tu tidaklah baik lah. Maksudnya lebih baik setkan satu genre dan kita menulis tentang tu sampai habis. Dia sampai habis. Jadi kalau science fiction dan fantasi ialah mestilah tentang sains. Dia macam menggambarkan tentang konsep-konsep sains, tapi bukanlah bercerita tentang fakta sains tu di dalam satu penceritaan. Maksudnya kita kena olah sebenarnya cerita tentang mungkin konsep Bernoulli. Contohlah kan saya orang sains apa maksudnya pembuatan kan. Contoh konsep Bernoulli. Tapi kita taklah cerita daripada awal sampai akhir Bernoulli adalah ataupun kita macam bagi lecture dekat dalam cerita, tak. Tapi kita buat satu cerita yang sebenarnya menerangkan tentang konsep Bernoulli itu dalam penceritaan. Jadi itu adalah proses untuk menulis karya kreatif. Okay, jadi poin yang kedua adalah mempunyai buku nota. Saya faham yang zaman sekarang ni kita ada handphone yang smartphone ataupun laptop yang portable, mudah alih kan.
Tapi mempunyai buku nota ni adalah satu kata satu habit, bukan habit, satu habit seorang penulis, seorang yang mahu menulis. Sebab kenapa? Buku nota ni tak perlu besar-besar pun. Buku nota ni yang macam kecil-kecil je pun boleh, asalkan kita boleh mobile, maksudnya kita boleh bawa ke mana-mana. Buku nota antara kelebihan dia, dia tak perlu ada bateri. Jadi kita tak payah risau tentang bateri dah nak habis nak charge. So buku nota hanya perlukan pen ataupun pensel kan. Jadi bila bila ada je ilham atau idea, kita akan tulis dalam buku nota tu. Kadang-kadang kita boleh doodle kan ataupun buat contengan dalam buku nota tu, asalkan ianya adalah idea. Sebab kita bercerita tentang berfikir secara kreatif. Bila berfikir secara kreatif ni, nanti saya akan kongsikan juga selepas ini, antara salah satu poin adalah kita kena selalu membuat satu pemerhatian yang mendalam, berfikir secara mendalam, mengembangkan idea-idea itu daripada pemikiran ataupun apa yang kita berfikir ataupun apa yang kita lihat. Jadi perkara-perkara ini kita kena tap ataupun kita kena simpan dalam buku-buku nota kita. Jadi selepas ini bolehlah mempunyai buku nota yang kita suka, yang kita selesa dan kita bawa ke mana-mana. Okey, yang ketiga adalah banyak membaca buku pelbagai genre. Okey, kalau kita tengok kat sini satu quote ni, read 1,000 books and your words will flow like a river. Maksudnya kita kena banyak sangat membaca buku dan tak semestinya kita baca buku yang genre yang kita nak tulis je. Contoh macam saya, macam orang teknikal kan, kita orang saya orang teknikal. Okey, saya membaca buku-buku teknikal, buku-buku ilmiah juga, karya asli. Tapi kena baca juga buku-buku mungkin biografi, buku memoir, buku travelog, buku tentang fakta, tentang sejarah pun baca juga. Walaupun kita bukan nak menulis cerita tentang sejarah pun, tapi kita perlukan pembacaan tu kerana um, perlukan banyak maklumat kan. Barulah bila kita menulis, walaupun menulis cerita, kita perlukan maklumat yang betul kan, data yang betul. Kita nak terangkan tentang apa tu keseluruhannya, penerangan tu mestilah berdasarkan satu asas ataupun fakta. Walaupun kita tak bercerita tentang fakta tu dalam satu karya kita. Jadi poinnya adalah, keywordnya adalah kena perlu banyak membaca buku. Apa saja buku. Poin yang keempat adalah mengenal pasti masa menulis yang sesuai. Yang ini kita kena cuba dekat diri kita sendiri, adakah kita sangat aktif berfikir ataupun mendapat ilham tu pada waktu pagi kan. So maknanya kita adalah seorang morning person lah. Ataupun waktu malam, waktu tengah malam, katakan 12 tengah malam sehingga sehingga waktu subuh, itu adalah waktu yang paling efektif untuk kita berfikir secara kreatif kan. Masa tu banyak mendapat idea-idea, jadi kita boleh tulis pada waktu itu. Jadi yang ini kita kena kenal pasti sendiri. Setiap orang berlainan, kita tak boleh macam ikut kalau penulis ni dia tulis pada waktu pagi mungkin 9 hingga pukul 1 tengah hari. Tapi kita nak juga ikut macam tu, padahal kita mungkin sesuai pada waktu pukul 12 tengah malam sampai 3 pagi mungkinlah kan. Jadi kalaulah kita dah dapat kenal pasti waktu yang sesuai, jadi kita kena tap dan membuat rutin menulis tu pada waktu-waktu yang kita sesuai. Bukan waktu yang orang lain semua buat waktu tu, kita pun nak buat waktu tu. Tak boleh. Tak digalakkan lah. Yang kelima adalah menetapkan rutin menulis. Okay, so rutin menulis ni kita ada banyak teknik. Antaranya teknik Pomodoro yang popular lah diguna pakai. Pomodoro teknik ni kita boleh je install dekat apps kan, dekat handphone apps. So kita akan set Pomodoro ni. Pomodoro ni teknik yang dia macam
dia membuatkan kita duduk untuk menulis ataupun membuat kerja tu dalam pada masa yang ditetapkan, lepas tu break, lepas tu sambung balik. So kalaulah kita dapat setkan setiap hari 1 jam untuk menulis, tu 1 jam untuk menulis mungkin dapat dalam 500 perkataan, patah perkataan. Kalau 5 hari, kita dah dapat 2,500 patah perkataan. Jadi maknanya bila kita dah dapat 2,500 patah perkataan tu banyak. Dah dapat 1 cerpen dah dapat 2 cerpen sebenarnya. Jadi kita kena tetapkan rutin menulis tu supaya kita akan terus menulis. Ada banyak lagi teknik yang kita boleh guna pakai. Mungkin kalau kita tak nak Pomodoro, kita boleh guna teknik yang 2 minutes rule. Jadi poin penting dia kat situ, kenalah menulis setiap hari ada waktu menulis. Okay, yang keenam adalah menetapkan tempoh masa ataupun deadline. Okay, walaupun bila kita menulis ni is up to kita kan, maksudnya is up to us untuk nak siapkan bila atau nak hantar dia bila. Dia berbeza kalau kita menulis untuk sayembara ataupun pertandingan, sebab bila pertandingan ada tarikh tempoh tamat untuk menghantar manuskrip. Jadi itu senang sebab kita dah boleh setkan tempoh masa. Tapi kalaulah kita hanya sendiri untuk target kita untuk hantar manuskrip, contohnya nak hantar ke penerbit kan, penerbit UTM, so kita kena set sendiri masa kita. Contoh mungkin kita kata kita kena siapkan benda ni dalam masa 2 minggu daripada sekarang. So kita set dekat kalender bila, dan kita buat rutin menulis tu dan insyaAllah siap. Tapi bila yang jadi tak siap ni sebab kita tak set pun tempoh masa. Jadi menetapkan tempoh masa ni adalah satu orang kata habit yang baik lah untuk kita tetapkan diri kita. Okey, yang ketujuh, menulis dahulu baru edit ataupun baru disunting. Maksudnya kita ada satu habit yang bukan tak baik, dia macam menjadikan satu manuskrip tu tertangguh untuk selesai. Maknanya kita bila tulis tu, baru satu paragraf, satu perenggan tu, kita dah ni tak best lah, kita delete. Ataupun tulis, yang ni kena tambah nokta ni, nak kena tambah koma kat sini. Yang ni kena buat jadi perenggan. Ada banyak sangat gangguan sewaktu menulis. So, apa yang kita perlu buat adalah kita tulis sahaja semuanya. Kita tulis semua yang apa yang dalam fikiran kita ataupun idea kita. Kita pun tak sure idea kita tu berkesinambungan ke antara satu line, satu baris dengan satu baris yang lain, ataupun mungkin antara bab tu tak bersambung pun, tak ada continuity pun. Tapi tak apa, just tulis je. Tulis sahaja sebab akan ada satu masa untuk kita menyunting pula. Bila menyunting, barulah kita baca balik apa yang kita tulis dan editlah pada waktu itu. Yang itu lebih baik dan menyebabkan manuskrip kita cepat selesai. Yang ke-8 adalah berlatih menulis di blog ataupun media sosial. Okey. Untuk berlatih menulis di blog atau media sosial ni sebenarnya dia hanyalah untuk bagi kita berlatih untuk menulis. Kita pada tadi kita kata kita tetapkan rutin menulis 1 jam untuk kita menulis manuskrip. Katalah kita memang tak ada idea pun nak tulis manuskrip apa. Belum dapat idea kan, belum dapat idea. Tapi kita nak tetapkan rutin menulis tu 1 jam setiap hari. Okey, jadi apa yang kita boleh buat adalah kita tulis di blog contohnya. So dan setiap penulis kebanyakannya memang akan ada blog sendiri. Kalau kita boleh ikutilah penulis-penulis dekat luar sana kan, memang setiap diorang ada blog diorang sendiri. Ataupun paling tidak pun ada FB account, Facebook account. Kenapa diorang memilih ataupun penulis-penulis selalunya memilih blog ataupun Facebook? Sebab blog dia menyediakan ruang yang panjang ataupun ruang yang banyaklah untuk kita nak menulis apa saja tentang topik apa saja, dan dia tidaklah
selalu di komen. Maksudnya ada orang komen, ada orang nak mungkin nak kritik kat situ ke kan. So blog adalah tempat yang bebas untuk kita menulis. So kita boleh berlatih menulis di situ. Apa yang nak ditulis, nanti saya akan kongsikan. Um, untuk media sosial pula, ada media sosial yang preferable adalah Facebook. Sebab apa? Facebook dia menyediakan ruang yang panjang juga tapi tak sepanjang blog lah. Dia menyediakan ruang panjang. Jadi akan membuat ataupun dia akan memberi kita ruang untuk menulis dengan lebih banyak. Kita bukan tulis sikit-sikit ataupun mungkin setakat menerangkan satu gambar. Yang itu kita boleh letak dalam Instagram ataupun Twitter. Kalau kita perasan cuma macam Kolho macam Doh, boleh dengar ke? Tadi unmute. Boleh dengar doktor. Okey. Macam contoh Paulo Coelho, penulis buku The Alchemist, penulis yang terkenal, dia sangat aktif dalam Twitter. Mungkin dalam cuma saya tak perasan dalam Facebook dia ada ke tak, tapi dalam Twitter dia memang sangat aktif. Dia menulis petikan-petikan karya dia ataupun menulis idea-ideanya. Mungkin itu cara dia untuk um, menyimpan idea-idea dia untuk menulis idea-idea tentang kehidupan yang boleh mungkin diguna pakai dalam karya-karya dia mungkin juga dan dia ada buku nota dia juga untuk menulis, tapi Twitter tu dia guna untuk menyimpan idea dan juga berkongsi dengan orang luar yang membacanya. Jadi begitulah penulis sekarang lah dia macam mana dia menyesuaikan dengan zaman teknologi sekarang. Jadi itu adalah, tapi the key point kat sini adalah kita kena practice menulis tu. Dia tak boleh datang macam tu saja. Dia mesti bermula daripada satu permulaan. Walaupun step tu kecil, tapi tak apalah. Walaupun kecil, it's a small but it can be a big thing kan. Maksudnya small lead to big thing. Okay. Alright. So point yang seterusnya adalah Poin seterusnya adalah kita kena belajar memerhati. Belajar untuk membuat pemerhatian yang baik. Maksudnya observation. Maksudnya kalau kata contoh, kalau saya boleh bagi contoh dekat sini adalah katalah kita pergi sebagai contoh kita sedang menunggu untuk take away makanan. Contohlah sebab zaman sekarang macam ni kan. Zaman PKP, COVID ni kita mungkin tak dine in dah. So kita duduk dekat situ, kita nak tunggu makanan kita siap untuk take away. Jadi sambil menunggu tu kita mungkin memandang pekerja yang sedang menyiapkan tu, kita pandang, tapi kalau dulu kita mungkin pandang saja. Tapi kalau kita nak mula menulis, kita kena belajar untuk memandang sambil berfikir ataupun membuat tanda tanya. Contohnya, mungkin kalau kita pandang yang pekerja tadi, kita mungkin boleh tertanya-tanya dalam diri kita, dia mungkin seorang anak kepada ibu yang dah tua. Kan ibunya dah tua, mungkin dah uzur. So, bila macam tu, mungkin dia kena bantu family, kena beli ubat. Benda ni semuanya bermain dalam fikiran kita je. Kita tak tulis, kita macam terfikir je. Bukanlah kita maksudnya kita nak pergi tanya dia, awak anak siapa? Kita tak perlu pun. Ini adalah berlatih untuk memerhati. Jadi dengan begitu kita mungkin terfikir lagi, mungkin dia kena bantu untuk beli ubat untuk ibunya. Lepas tu masukkan konflik sikit. Maksudnya konflik dia mungkinlah tentang keluarganya. Mungkin ayah dia dah tak ada, tapi ada harta pusaka yang menjadi rebutan antara keluarganya. So itu adalah berfikir kreatif sebenarnya. Kita melatih diri kita untuk berfikir kreatif sambil-sambil duduk, sambil-sambil
memandang persekitaran, kita boleh dah rangka satu plot cerita. Jadi perkara begini kita kena latihkan diri kita. Maksudnya lepas ni bolehlah uh, apa bolehlah kalau sama-sama duduk tu berfikir rangka ataupun plot cerita kalau untuk menulis karya kreatif lah. Okay. So next adalah seterusnya adalah menulis ulasan buku. Jadi menulis ulasan buku ni adalah satu habit ataupun satu perkara rutin yang baik. Sebabnya sebenarnya bila kita macam tu, bila kita berlatih menulis ulasan buku, tak nak kita akan baca buku. Kan, kita akan baca buku tu. Bila kita baca buku, kan tadi poin yang ketiga adalah banyak membaca. Jadi bila kita membaca buku, kita dengan menulis ulasan tu nak tak nak kita belajar juga menulis. Menulis mengeluarkan poin-poin yang baik daripada menulis poin-poin yang baik untuk dikongsi kepada pembaca yang lain. Jadi mula-mula mungkin kita tulis ulasan buku tu mungkin tak banyak, tapi lama kelamaan kita dah belajar macam mana nak kembangkan penulisan, mengembangkan idea menulis tu. Jadi bermulalah dengan menulis ulasan buku untuk siapa yang ingin mula menulis karya kreatif lah. Okey, yang ke-11 adalah mengkaji gaya penulisan sebuah rumah penerbitan ataupun publisher. Kenapa di sini kita kena kaji gaya penulisan sebuah rumah penerbitan tu? Kerana setiap rumah penerbitan, setiap publisher tu dia ada konsep dia tersendiri. Contoh macam penerbit universiti, penerbit UTM. Main dia utamanya adalah menerbitkan buku-buku ilmiah. Itu adalah utamanya sebab universiti kan. Tapi kenapa diwujudkan juga karya kreatif? Penerbit UTM juga ingin menerbitkan karya kreatif juga. So takkanlah karya kreatif di penerbit UTM takkan sama dengan karya kreatif di publisher-publisher luar, contohnya mungkin fiksi ataupun publisher yang lain lah, macam kalau dia orang bahasa kan, dia orang bahasa. So memang berlainan. Jadi kita dah siapkan manuskrip dan kita kena tahu kita nak hantar ke mana. Jadi bila ini adalah sebenarnya untuk mengelakkan rasa frustration ataupun kekecewaan kita, sebab bila kita hantar kepada rumah penerbitan yang tak sama dengan ataupun dia tidak menerbitkan manuskrip yang seperti mana yang kita tulis tu ataupun genre yang kita tulis tu, mungkin dekat rumah penerbitan tu dia tak terbitkan gaya tu. Tapi bila kita hantar je, katalah kita buat random, hantar je semua. Satu Malaysia ni hantar kat semua tempat kan. Itu memang a big no. Maksudnya kita tak boleh sekali harum, maksudnya sekali satu masa hantar kepada semua. Yang itu a big no. Memang kita kena pilih at the first thing, memang kita kena pilih rumah penerbitan mana yang kita nak kena hantar dan tunggu respon dan feedback daripada publisher tu. Barulah kalau kata respon dia kata, oh minta maaf saya tak dapat terbitkan manuskrip yang macam ni, baru kita ambil dan hantar ke tempat lain juga. Sama lah juga kalau kita menulis novel lah, atau menulis cerpen, kalau kita nak hantar ke majalah pun sama juga. Contoh gambar yang saya letak sini adalah Tunas Cipta dan Dewan Siswa, adalah dua majalah yang orang kata high class lah, maksudnya berprestij lah dalam Dewan Bahasa Pustaka untuk anak-anak muda, untuk orang yang berumur 40 tahun ke bawah. So kalau 40 tahun ke atas kena hantar kat Dewan Sastra, nama dia Dewan Bahasa, kalau Dewan Bahasa Pustaka lah.
Jadi mereka mementingkan, kalau dia orang bahasa, dia mementingkan sastra, mementingkan elemen-elemen sastra. Bila elemen sastra maknanya pengolahan cerita ataupun pemilihan kata dalam penceritaan tu sangat-sangat um, dipandanglah oleh bahagian Dewan Bahasa. Sebab apa? Berbalik kepada yang pernyataan oleh Imam Syafi'i tadi, sastra ni memainkan peranan dan memberi impak pada pembangunan diri. Jadi pada Dewan Bahasa dan Rumah Penerbitan Dewan Bahasa, dia mementingkan karya yang bersifat begitu untuk target dia adalah untuk pembangunan, mungkin dia nak memartabatkan bahasa Melayu. Jadi mestilah menggunakan terma-terma dan bahasa Melayu yang sangat baik. Jadi untuk katalah untuk nak hantar ke rumah penerbitan yang lain, mungkin dia hanyalah menerbitkan konsep dia science fiction, fantasi. Tapi kalau kita menulis tentang penulisan Islami ataupun kita menulis cerita travelog, kita hantar ke rumah penerbitan begitu yang science fiction, mestilah ditolak. Jadi untuk mengelakkan kita rasa surprise kan pada permulaan, jadi kenalah kaji rumah penerbitan yang kita nak hantar tu. Dan kalau boleh jangan tersilap hantarlah. Yang paling senang hantar dekat penerbit UTM, sebab penerbit UTM dia apa macam maksudnya boleh menilai dengan lebih banyak genre lah. Maksudnya boleh menerbitkan banyak genre. Okey. Seterusnya adalah berada dalam komuniti seni dan penulisan. Okey, yang ini adalah sebenarnya untuk membiasakan diri kita ataupun memudahkan diri kita untuk berfikir secara kreatif tu dengan lebih baik. Sebab bila kita berada di dalam komuniti orang-orang seni, orang-orang yang berkreatif juga, ceritanya mestilah tentang kreatif. Mesti bercerita tentang bagaimana untuk menghasilkan karya yang baik, bagaimana dan kita dapat networking tu, kita dapat mengenali um, penulis-penulis yang memang ada banyak menghasilkan karya kreatif. Jadi tak secara langsung kita akan dapat tips-tips yang berguna daripada mereka. Contoh-contoh yang saya letak kat sini adalah melihat pementasan teater adalah sangat baik, tapi sekarang pun tak boleh nak tengok teater kan, tak ada siapa nak buat teater, tapi teater adalah uh, melahirkan pemikiran kreatif mereka dikeluarkan melalui action, melalui perbuatan atau perlakuan. Jadi menyertai satu kelab buku pun baik juga, sebab orang-orang yang dalam kelab buku akan bercerita tentang buku-buku yang dibaca dan memberi ulasan yang baik juga. Jadi dia memberikan kita juga berlatih untuk memberi ulasan buku dengan baik. Jadi kita belajar daripada mereka. Deklamasi puisi juga, kalau kita tak pandai deklamasi puisi tak apa, tapi kita belajarlah untuk mendengar orang mendeklamasi puisi. Sebab bila orang membaca puisi pun sebenarnya dia ataupun dia sedang bercerita, sebenarnya sedang bercerita sesuatu cerita, tapi dalam bentuk puisi, dalam bentuk-bentuk prosa kata yang pendek-pendek. Jadi itu adalah puisi. Um, Seterusnya adalah mungkin boleh mengikuti blog-blog penulisan. Contoh kat sini Pro Writing Aid ni adalah satu contoh blog. Dia adalah kelab penulisan sebenarnya yang mengumpulkan ramai penulis-penulis dan speaker-speaker yang bercerita tentang panduan-panduan menulis. Kadang-kadang dia memberi tahu juga kalau ada scholarship ataupun scholarship lah ataupun orang kata macam mana dia tajaan untuk menulis untuk satu tempoh masa. Jadi semua ada info-info kat sini. Ini adalah contoh blog yang berkongsi tentang penulisan.
Art Fest pula adalah satu tempat di mana orang-orang seni, orang-orang kreatif ni dia berkongsi hasil seninya. So hasil seni ni taklah limit atau um, terhad kepada karya sahaja ataupun buku sahaja. Dia ada banyak. Seni kan ada banyak, mungkin daripada segi lukisan, daripada segi um, jahitan. So Art Fest adalah tempat komuniti orang-orang seni dia share ataupun berkongsi tentang hasil-hasil mereka. Dekat situ kita boleh sebab perkara ni dia boleh mengembangkan lagi idea-idea kreatif kita untuk menulis karya kreatif. Dan akhirnya adalah mengikuti blog dan FB penulis yang lain. Ini pun satu benda yang baik sebab kita boleh membaca dan selalunya mereka akan berkongsi. Dan kalau berkongsi setakat mungkin diorang nak berkongsi secara kehidupan mereka je, tapi kita boleh baca sebab ayat-ayat dan bahasa mereka yang best tu, yang baik, yang kita boleh dapat dia punya terma-terma ataupun kosakata yang menarik untuk mungkin kita nak masukkan dalam penulisan kita. So itu adalah tentang berada di dalam komuniti seni dan penulisan. Okay, so yang akhir, panduan yang akhir, tips yang akhir adalah tidak cepat putus asa. So tidak putus asa maksudnya memang menulis karya kreatif ni dia adalah satu journey, satu perjalanan kan. Sebab kita menulis ni untuk apa? Kalau kita menulis untuk nak dapatkan profit ataupun pulangan, kita akan cepat putus asa lah. Tapi kalau kita nak menulis tu, kita menulis sebab kita nak memberi mesej kepada orang luar ataupun kita nak masyarakat tu dapat membaca sesuatu yang baik. Kita nak memberi sesuatu yang baik. Jadi hasilnya akan baik. Hasilnya akan dapat baik lah kan. Jadi kita takkan cepat putus asa sebab kita tahu kita nak buat sesuatu yang bermanfaat kan. Jadi kalau benda yang berpaksikan profit, kita nak sesuatu yang profit, maksudnya dapat pulangan. Jadi bila kita tak dapat pulangan yang banyak seperti yang diharapkan, kita akan rasa kecewa. Tapi kalau sesuatu tu kita nak memberi yang baik dan kita rasa happy kalau orang baca tu dapat sesuatu daripada apa yang kita tulis, itu pun dah macam satu kegembiraan kan. Jadi itulah yang memotivasikan kita untuk menulis lagi. Jadi seorang penulis pernah berkongsi dengan saya, dia kata sebab saya pernah tanya apa yang menjadi motivasi untuk kita menulis lebih lagi dan memperbanyakkan lagi apa yang kita nak tulis. So apa yang dia kata, dia kongsi kat saya, dia kata share, maksudnya pergilah hantar manuskrip yang kita tulis tu. Bila disiarkan, tersiar dan itu menjadi satu motivasi untuk kita. Dan apabila orang yang membaca tu mendapat manfaat, dan itu lebih lagi lah memotivasikan kita. Jadi kita kena berpegang kepada itu. InsyaAllah sesuatu yang dimulakan dengan baik, insyaAllah hasilnya akan baik. Tak akan pernah kalau kita mulakan sesuatu tu dengan tak baik, mendapat hasil yang baik. Okay. So itu adalah panduan-panduan yang saya boleh share. Sebenarnya banyak lagi panduan, tapi saya pilihlah yang paling senang nak praktikkan untuk permulaan. Jadi kita dah boleh menulis selepas ni. InsyaAllah sebelum Puan Fatona boleh saya tanya. Ya, Doktor. Nak teruskan masuk the second ni ataupun nak kalau ada pertanyaan. Ni ada soalan Doktor sebelum Doktor teruskan sebab ni soalan tadi berkaitan dengan apa yang Doktor kata. Dia kata mohon pencerahan. Boleh dengar Doktor?
Tetapi breaking. mohon pencerahan Ha. gaya penulisan publisher yang dimaksudkan. Contoh-contoh gaya penulisan. Bagaimana kita nak dapatkan info berkenaan dengan mudah. Ini yang tadi yang doktor kata tengok gaya penulisan rumah penerbitan tu. Oh, okey, okey, okey. Okey, contoh-contoh gaya penulisan rumah penerbitan ni. Okey, yang paling mudah kalau kita nak tahu gaya penulisan penerbit tu adalah membaca buku-buku terbitan dia. Contoh, kalau untuk science fiction, ada satu penerbit ni nama dia penerbit X. X. Dia sangat banyak menerbitkan buku-buku yang bercorak science fiction. Untuk buku-buku bercorak anekdot, anekdot ni dia macam um, tulisan-tulisan pendek berdasarkan pengalaman ataupun experience lah pengalaman kita kan. Mungkin ni contoh dia macam doktor berdepan dengan pesakit ramai kan. Jadi dia menulis sedikit menulis tentang apa yang pernah dihadapi, apa yang dia kena rawat, apa kerenah pesakit. So ini adalah anekdot. Anekdot ni dia berciri dia salah satu elemen dalam anekdot adalah dia kena ada sense of humor. Dia kena ada humor dekat dalam penceritaan dia. Kalau dia serius dia bukan anekdot. Tu karya fakta. Jadi contoh yang penerbit yang selalu menerbitkan ni adalah macam Caterpillar. Caterpillar adalah sekumpulan doktor sebenarnya yang menulis. Jadi macam penerbit UTM pun kita boleh baca dia punya buku-buku macam contoh macam kalau buku kanak-kanak kita ada banyak buku kanak-kanak dah kan penerbit UTM dah menerbitkan banyak buku kanak-kanak, kita boleh baca daripada situ kita nampak sebenarnya itulah yang tema ataupun konsep penerbit UTM akan terbitkan. So kita akan tulislah dengan gaya yang sama. Okey, contoh lagi adalah katakan kita nak hantar cerpen yang berbentuk science fiction. Jadi kat mana yang kita boleh hantar cerpen bentuk science fiction? So kita boleh hantar dekat Dewan Kosmik under Dewan Bahasa dan Pustaka. So sebelum kita hantar, kita kena baca dulu beberapa cerpen daripada Dewan Kosmik tu. Barulah kita nampak itulah gaya penulisan rumah penerbitan tersebut. Sebab kita bercerita tentang karya kreatif kan. So bila cerita karya kreatif ni memang kita kena baca ataupun kita boleh juga follow. Kadang-kadang rumah penerbitan ni sekarang macam sebab sekarang ni senang. Dia ada blog dia ada Facebook dia ada Facebook account sendiri kan. So kita follow, kita ikuti dia punya Facebook account tu. Sebab selalunya rumah-rumah penerbitan ni dia akan berkongsi tentang apa yang diorang, maksudnya apa yang mereka tengah buat. Mungkin ada kongsi pandangan, dia akan kongsi juga common mistake yang selalu penulis buat. So daripada situ kita akan dapat apa yang rumah penerbitan tu selalunya nak untuk manuskrip dia. Contoh lain penerbit luar, contoh Promedia, nama dia Promedia. Promedia ni dia menghasilkan novel-novel. Okey, so novelnya mesti bercorak yang bukan toxic relationship. Kalau kita tak follow dia punya rumah penerbitan punya blog atau Facebook, kita tak tahu pun. Kita tulis-tulis, lepas tu kita hantar. Memang dia akan tolak macam tu. Jadi banyaklah nak cerita pasal gaya penulisan rumah penerbitan ni. Saya harap dapat menjawab lah. Okey, betul. So kita teruskan doktor dengan perbincangan Okey. doktor seterusnya. Alright, saya seterusnya saya akan kongsikan tentang anatomi karya fiksyen. So maknanya kalau kita nak tulis karya fiksyen, dia mestilah
mengandungi semua elemen dalam karya-karya fiksi yang perlulah. Maksudnya kita kena tahu benda ni supaya bila kita menulis tu tak ada tertinggal elemen. So dia kalau tertinggal elemen-elemen penting dalam satu karya fiksyen, macam tak sempurna lah kita punya cerita tu. Okay. Pertama, kita kena kenal pasti nak tulis apa, nak tulis novel, nak tulis puisi, certot atau cerpen. Okay, komik-komik ni is the other thing lah. Okay, so novel, semua ni sebenarnya macam novel, cerpen, certot. Perbezaan dia hanyalah kepanjangan. Maksudnya panjangnya karya tu, panjangnya manuskrip tu. So novel selalunya lebih panjang, lebih banyak muka surat halaman dia, lebih banyak patah perkataannya. Novel kan. So kalau cerpen, dia hanyalah 10 hingga 11 halaman. Okay. Dan dia sekitar 1,600 patah kata sahaja. Okay. Tapi cerpen ni, kalau kita nak hantar dekat rumah penerbitan, kita tak boleh hantar cerpen. Sebab cerpen dia mesti ada kumpulan cerpen nama dia. Kumpulan cerpen maksudnya kita sebagai penulis menulis ada contohnya 10 cerpen yang mempunyai satu tema. Dah ada 10 cerpen ni barulah kita boleh hantar ke rumah penerbit lah kan, rumah penerbitan ataupun hantar ke penerbit. Tapi kalau katalah ada yang menganjurkan sayembara ataupun pertandingan penulisan cerpen, and then kita boleh hasilkan satu cerpen dan hantar. So satu cerpen dia panjang dia begitulah ataupun sekitar 1,600 patah kata. Untuk certot ni dia adalah cerita-cerita pendek macam anekdot tu pun termasuk juga. Yang ni maksimum dia 2 muka surat saja. Tapi sama juga kita tak boleh hantar 2 muka surat ni je kepada penerbit. Kita kena hasilkan banyak certot ataupun banyak anekdot, kisah-kisah dan kita kumpulkannya dan baru hantar. Untuk puisi pula, paling panjang adalah 2 muka surat, langkau 2 baris. Okay, so puisi dia tak bolehlah terlalu panjang. Bila panjang sangat dah jadi cerpen. So puisi ni paling maksimum pun 2 muka surat. Sebenarnya selalunya orang akan hantar adalah 1 muka surat saja ataupun separuh muka surat, setengah muka surat kan, pun boleh juga. So puisi dia ada dia punya seni dia, seni menulis dia. So saya tak cerita tentang menulis puisi lah untuk kali ini. So saya akan kongsikan menulis how to bagaimana untuk menulis novel dan cerpen. Okey, so apakah elemen asas dalam satu cerpen dan novel? Pertama sekali kita kena tahu cerpen adalah satu jenis karya sastra yang memaparkan kisah ataupun cerita tentang kehidupan manusia. Okey, dalam tulisan pendek ni bermaksud dalam sekitar 1,600 patah kata tu sahaja. Tak bolehlah panjang-panjang. Kalau panjang dah jadi novel, dia termasuk dalam novel. Tapi key point dia adalah dia mestilah memaparkan kisah kehidupan manusia. Okay, right. Dan bagaimana nak merangka satu cerita tu, cerita satu cerpen. Okay. Bila satu cerpen, dia senang. Cerpen, dia mesti ada satu konflik, satu climax konflik. Mesti ada satu je peak dia. Okay, maknanya dia bermula dengan permulaan dia, latar cerita dia, lepas tu masukkan konflik dan apakah perlakuan yang berkaitan dengan konflik tersebut, climax dia dan akhirnya satu penyelesaian. Itu adalah cerpen. Tapi kalau novel, dia banyak peak, dia banyak climax. Masa tu masuk lagi satu, masuk lagi satu. Yang itu novel. Jadi untuk permulaan untuk menulis, tulislah cerpen dulu. Sebab daripada situ kita akan belajar macam mana nak menulis satu cerita dengan lebih baik lah kan. Kita tulis dulu yang pendek. Lepas tu lama kelamaan dah memang pandai mengolah apa semua, bolehlah kita panjangkan kepada novel. Okay. So apakah elemen penting dalam satu cerita novel atau cerpen? Pertama adalah latar cerita, kedua watak, ketiga konflik atau permasalahan yang kita nak
tonjolkan, nak highlightkan, dan yang akhirnya adalah harapan atau gagasan pemikiran. Okey. So, kita akan tengok latar cerita ni apa maksud dia. Latar cerita adalah keterangan tentang waktu, ruang dan suasana terjadinya senario dalam sebuah karya. Maksudnya kalau kita nak menulis cerpen, kita kena tetapkan dulu cerita ni berlatarkan apa. Contoh latar adalah mungkin kita nak cerita tentang zaman sebelum merdeka. Kan? Jadi bila nak cerita tentang zaman sebelum merdeka, takkan nak cerita dalam cerita tu dia mesej handphone. Sebab zaman sebelum merdeka mana ada handphone lagi. Betul tak? So kita tak nak ada percampuran metafora atau percampuran latar di situ. Kita kena tetapkan latar kita, katalah contoh lagi latar kita adalah latar cerita kita adalah di sebuah pergunungan ataupun satu perkampungan yang dekat dekat gunung contoh kan. Takkanlah kita nak cerita tentang dia pakai baju kemeja. Macam tak tak related kan. Macam dia ada satu satu konflik kat situ. Maksudnya satu benda yang tak kena lah, yang tak masuk. Jadi tu sebablah kita kena tetapkan dulu latar cerita kita nak latarkan apa. Latar zaman ke, ruang masa ke, ataupun satu-satu waktu. Jadi itu benda yang penting. Yang kedua adalah watak. Okay, so bila watak ni kita kena ada at least seorang protagonis. Bukan at least, memang kena ada seorang protagonis. Protagonis ni siapa? Watak baik dan positif. Dan dia dapat menarik perhatian pembaca keseluruhan. Maksudnya daripada awal sampai akhir cerita, protagonis ni dia macam play a role. Dia sangat penting. Okay. Yang kedua, antagonis. Antagonis, watak yang berlawanan daripada protagonis. Maksudnya, selalunya watak jahat watak pembuat konflik. Kalau konflik ni mesti daripada antagonis lah. Tak boleh nak konflik tu daripada protagonis sebab protagonis adalah watak baik dan positif yang kita nak tunjukkan. Okey, dan satu lagi namanya trigatonis. Trigatonis ni bukanlah satu yang wajib lah perlu dimasukkan, tapi kalau nak masukkan cerita tu jadi lebih menarik. Jadi trigatonis adalah watak yang bijak dan dia selalunya menjadi seorang pendamai atau orang tenang dalam satu konflik. Okay, so jadi at least dua watak, protagonis dan antagonis perlu ada dalam setiap penceritaan kita. Jadi kalau kita nak tulis satu cerpen, mesti ada dua ni. Selain daripada tu, watak-watak lain macam watak-watak apa, pelakon sampingan atau watak-watak sampingan kena ada lah, memang kena ada. Cuma kita nak cerita konflik tu adalah bermain antara mereka ni, protagonis dan antagonis. Okay. Seterusnya adalah konflik dan permasalahan yang kita nak tunjukkan atau highlightkan. Okay, ni saya senaraikan contoh-contoh konflik yang kita boleh letak dalam satu cerita. Contohnya tentang kemiskinan, jurang kemiskinan kan, kurang keyakinan diri, kurang kasih sayang, okay, anak angkat, anak kandung, tu benda-benda yang kita boleh angkat dalam salah satu cerita. Dua dunia yang berlainan. Okay, yang ini pada level ni selalunya adalah science fiction dan fantasi. Selalu macam boleh mengguna pakai tentang konflik ni. Persahabatan, konflik-konflik dalam persahabatan, bully, okay, tentang bully, dan ancaman dunia. Ancaman dunia ni ada banyak jenis lah ancaman dunia ni. Kita boleh macam-macam lah kan, perang, lepas tu apa lagi, kehancuran ke kan. So itu adalah pemikiran-pemikiran kreatif yang kita boleh olah dan garap melalui konflik-konflik ni lah. Dan akhirnya adalah harapan, gagasan dan pemikiran. Harapan dan gagasan pemikiran. Okay. Okay, so kat sini Stephen King dia beritahu description begins in the writer's imagination but should finish in the reader's. Maknanya kita sebagai seorang yang menulis, kita tulis, kita tunjukkan konflik bukan sebab kita nak orang mengikut konflik tu, tapi kita nak bagi tahu kalau konflik macam ni, penulis dia memberi cadangan-cadangan penyelesaian. So dia memberi cadangan penyelesaian tu dengan
dalam penceritaan tu, dia olah jadi cerita. So sebab tu bila kita baca sesuatu karya, kita baca satu cerita, cerpen ke novel, kita kena identify this. Identify apakah konflik yang dia nak tunjukkan dan apakah cadangan-cadangan penyelesaian. Dan kalau kita yang menulis pula, kita kena bagi tahu ataupun include. Kita kena letak semua ni. Sebab seorang penulis, penulis ni dia ada satu tugas sebenarnya. Penulis ni satu tugas, iaitu dia kena concludekan ataupun kena simpulkan sesuatu cerita tu dengan sesuatu yang baik. Walaupun cerita tu adalah tentang keganasan. Contoh, ialah konflik dia tentang konflik yang ganas kan. Ganas lah kan. Tapi seorang penulis, dia mesti akhirnya, kan, cerita akhirnya sebelum habis tu, mestilah menceritakan tentang bagaimana untuk menjadi satu yang ganas tu menjadi satu yang baik. Itu adalah tugas seorang penulis. So, kita kena tulis benda tu dalam satu cerita. Kalau satu cerpen tu, pastikan sebelum habis cerita tu, jangan tergantung. Kita memberi beberapa cadangan sebenarnya bagaimana menyelesaikan konflik yang begini. Dan akhirnya, biarlah pembaca yang menulis tu yang akan decide dia nak yang mana, dia nak guna yang mana, atau uh, dia nak apply yang mana satu antara cadangan-cadangan kita tu. Okey, jadi kalau penulis yang baik, dia memberi beberapa cadangan lah. Tapi kalau karya tu adalah yang biasa je, mungkin dia hanya memberi satu jenis cadangan sahaja. Maknanya dia nak suruh pembaca buatlah yang macam ni untuk satu konflik ini. Itu karya yang biasa lah. Tapi kalau karya yang baik, macam Stephen King ni cakap, dia akan, the finish is in the readers. Maksudnya dia punya tamatnya cerita tu mestilah di pembaca tu. Pembaca tu yang kena putuskan apakah yang dia perlu buat jika berlaku konflik begitu. Jadi karya yang baik adalah karya yang membuatkan kita berfikir dan explore pelbagai reaksi. Maksudnya bukan kita yang tetapkan pembaca mesti macam ni, macam ni, macam ni. Tak. Kita bagi ruang kepada pembaca untuk fikir yang mana yang sebenarnya yang sepatutnya dia perlu lakukan. So itu adalah harapan, gagasan, pemikiran sesuatu cerita. Jadi bila dah siap manuskrip, ada kemusykilan tentang penerbitan ataupun mungkin tak faham, mungkin ada writer's block semasa menulis ke, bolehlah tanya kepada orang yang berpengetahuan lah, ada ilmu tentang tu. Contohnya kalau kita dekat UTM, bolehlah tanya kat penerbit kan, pergi masuk dia punya website ataupun Facebook dan daripada situ pun sebenarnya daripada penerbit UTM pun ada membuat klinik juga. Maksudnya dekat Telegram channel ada klinik penerbitan. So boleh tanya kat situ juga. Dan dekat dalam website ni pun ada satu tab ni, button ni yang tentang author. So boleh juga cari mungkin ada yang boleh selesaikan masalah lah kan. Maksudnya ada dia tanya commonly asked question dekat author. Alright, so laman kreatif penerbit UiTM. Okay, laman kreatif penerbit ini adalah antara je buku-buku yang telah diterbitkan di laman kreatif. So ni ada novel, novel remaja, ni adalah kumpulan cerpen, puisi dan kumpulan cerpen juga. So kita boleh cubalah baca buku-buku ni untuk dapatkan gaya-gaya penulisan rumah penerbitan penerbit UTM. Jadi saya dah sampai ke akhir slide sebenarnya. Saya akhirkan dengan satu pernyataan, satu quote lah sebenarnya pada penulis, iaitu the role of a writer is not to see what we all can see but what we are unable to see. So maknanya bila kita menulis sesuatu cerita, sebenarnya kita tak voice out macam kita komen voice out, orang kata
outspoken dekat ruang media sosial ke apa, tapi kita akan tulis dalam cerita kita. Maknanya kita hanya lantang dalam penulisan kita. Kita tak keluarkan suara, tapi kita keluarkan kata-kata. Okey, jadi saya itu adalah akhir slide saya lah. Jadi saya ulangkan kepada moderator Puan Fatuna ada soalan. Baik, terima kasih Dr. Aida. Saya kira satu perkongsian yang amat bagus sekali. Saya amat tertarik dengan 13 tips dan juga panduan. Dan yang paling yang kita kena pegang tu nombor 13, jangan cepat putus asa. Baik, saya buka kepada soalan. Kalau boleh saya baca di ruangan chat. Okey. Tadi doktor ada menyatakan tentang perlunya set masa untuk menulis. So ada pertanyaan dia kata berapa lamakah masa yang diambil oleh doktor untuk menyiapkan orang kata first draft karya tesis, sebab ialah sebagai cara sibuk dengan PMP, penyelidikan dan sebagainya. Okay. Kemudian soalan yang kedua, saya baca dulu soalan dulu ya doktor. Satu tadi tentang berapa lama masa draft yang diambil untuk buat first draft. Second question is, macam mana kita nak tahu manuskrip tu sesuai untuk diterbitkan? Okey, so silakan doktor. Okey. So untuk dia. Ataupun doktor kita nak baca lagi soalan tu untuk Boleh doktor. juga saya Okey, salin. so soalan next. Katanya macam mana doktor kalau tiba-tiba idea start dengan chapter 6, boleh? Dan backdated. Dia terus pergi orang kata kalau dalam filem tu high tu lah apa intermediate macam tu. Okey, seterusnya adakah kumpulan cerpen dari author yang sama boleh combine multiple atau boleh combine multiple author? Okey. Ada lagi tak? Okey, so itu saja. Tapi saya jawablah dari KL Kesel tu novel ke travelog? Novel remaja. Okey, so untuk video saya akan sharekan nanti link video. So doktor silakan untuk jawab soalan. Okey. Untuk soalan yang set masa berapa lama untuk first draft. Okey. Untuk cerpen kalau ikut pengalaman lah saya, kalau cerpen sebenarnya saya selalu ambil masa satu malam. Maksudnya saya siapkan satu malam lah. Maksudnya dari malam tu sampai ke subuh. Sebab cerpen ni dia bukanlah nak kata cerpen ni tak boleh terhenti, tapi cerpen ni dia sebab dia mempunyai satu climax, satu konflik dan beberapa penyelesaian kan dalam satu cerita. Jadi bila kalau kita ambil macam sejam-sejam je tu, dia akan terganggu lah dia punya flow of idea ataupun flow of kreatif tu lah. Tapi itu contoh saya, contoh saya. Tapi ada juga macam contoh macam kalau tulis novel, yang novel memang kita boleh ambil masa lah. Kita ambil masa sebab novel adalah satu benda yang panjang kadang-kadang ataupun macam ni lah kita boleh set masa untuk permulaan kita set masa yang satu hari 1 jam ataupun satu hari 30 minit. Okey, itu pun dah cukup. Okey, cuma mungkin kita boleh latih atau praktis iaitu macam ni. Untuk dalam masa 1 jam ataupun 30 minit itu, pastikan ada satu konflik yang kita ceritakan. Kalau tak sampai penyelesaian lagi pun tak apa. Tapi bila kita tulis tu biarlah dapat highlight satu konflik. Macam tu lah untuk kalau baru nak mula kan, nak berlatih menulis, kita boleh buat macam tu. Dan nak tulis tu kat mana, itulah contoh sama ada buku nota ataupun boleh tulis kat blog. Walaupun tergantung kan, maksud kat blog kot kan, blog tak apalah kan, terpulang lah kat kita nak tulis dia tergantung ke tak tergantung ke kan. Tapi maksudnya kita nak tulis tu sebenarnya untuk praktis, untuk kita berlatih menulis sebenarnya. Lama-lama kelamaan, mungkin kita tingkatkan kecepatan, maksudnya speed of idea flow tu. Mungkin dah dalam masa 1 jam,
dah boleh ada beberapa penyelesaian rupanya. Kan? Itu satu kemajuan lah kan. Ataupun kita rasa seronok untuk bila kita tengok cerita ni, ni tak siap lagi ni, dia punya penyelesaian dia tak siap lagi. So kita boleh ambil masa untuk menyiapkannya dengan mematuhi yang 1 jam menulis tu lah. Dan 1 jam menulis ni macam saya bagi point tadi, kita kena kenal pasti ruang masa kita yang sesuai. Maksudnya adakah kita lebih banyak ataupun lebih cepat menulis ataupun mendapat idea pada waktu pagi ataupun mendapat idea pada waktu malam. Yang itu memang kita kena kenal pasti sendirilah. Yang itu. Okey, yang soalan yang ketiga, manuskrip sesuai untuk diterbitkan atau tidak? Macam mana kita nak tahu? Okey, yang ini dulu masa mula-mula dulu saya pun sama, macam bila tulis simpan je, tapi mentor saya cakap, mentor tu penulis jugalah, penulis yang prolific jugalah kan. Dia kata hantar je. Apa yang kita dah tulis dah semak, kita dah sunting, dah okey, dah cantik, kita rasa baca tu dah sedap lah kan, tu hantarlah ke rumah penerbitan. Walaupun kita tak tahu dia boleh diterbitkan atau tidak, kita kena hantar. Dia kata hantar je dan tunggu responnya. Kan? Daripada respon tu baru kita tahu maksud kita ni okey ke tak kan. Jadi saya ikut cakap mentor dan saya hantar satu majalah. Nama cerpen tu Surat untuk Akira dan diterbitkan. Alhamdulillah. Jadi baru tahu, kalau tulis macam ni, diterbitkan ni, disiarkan. Kalaulah saya letak atau simpan je, tak sampai bila-bila pun saya takkan tahu manuskrip ni boleh diterbitkan atau tak. Jadi, untuk menjawab soalan macam ni kita nak tahu sesuai ke tak, bolehlah hantar. Paling senang hantarlah ke penerbit. Nanti kami akan nilai. Nanti penerbit akan nilai lah. Okey. Dan yang soalan seterusnya adalah macam mana kalau tiba-tiba idea start bab 6 dan backdated? Okey, dalam penulisan kreatif macam saya cakap, macam kalau saya boleh agaklah kalau start bab 6 ni maknanya nak berbab-bab lah kan. Maksudnya kita mungkin tengah tulis cerita yang panjang yang ada yang banyak bab. Okey, dia macam ni. Kalau dia ada banyak bab, saya kira saya boleh agak lah yang sebenarnya ada banyak konflik. So tak kisah sebenarnya kita nak letak bab yang mana ataupun kita nak start dengan bab yang mana. Kalau kita start bab yang ke-6, ni konflik tu mungkin untuk bab yang 6. So boleh je lepas tu nak bab 1. Lepas tu nak bab 3 pula. Boleh, tapi dengan syarat. Sebelum menulis bab-bab yang macam tu, maksudnya kejap bab 6, kejap bab 3, kejap bab 1, kejap bab 10. Pertama sekali kita kena rangka dulu plot cerita tu. Barulah kita boleh nak start bab yang mana. Kita tak boleh macam kita tulis-tulis, ni sesuai bab 6 lah. Dari mana kita kata benda tu sesuai pada bab tu? Betul tak? Kalau kita tak tulis rangka cerita dia. Okay, so mula-mula kita kena ada rangka cerita. Bila kita dah buat rangka cerita, then barulah kita boleh bermula dari bab mana pun. Okay, so nak kata untuk jawab soalan ni, boleh. Tapi dengan syarat kena ada rangka cerita dulu. Dan senarai-senarai watak-watak yang terlibat dalam cerita tu. Kita tak nak ada konflik antara watak. Bukan konflik antara watak tu. Maksudnya contoh, katalah kita dah tengah-tengah, kita start tengah-tengah cerita. Watak dia, katalah seorang lelaki ni patutnya rambut kerinting, tingginya 180. Lepas tu dia adalah soft spoken. Jadi kita tak tulis kriteria watak tu, kita tak tulis kat mana-mana dalam kita punya rangka cerita ataupun kad watak kan. Inilah mungkin kita nak tulis senarai watak tu kan. Tiba-tiba kita masuk bab 1 atau bab 3, kita cerita watak yang sama tapi rambut lurus pula. Lepas tu dia jenis yang lasak. Kan? So jadi macam ada konflik watak kat situ. Okay, so kita nak elakkan perkara ni, kita kena ada rangka cerita dan juga watak
description watak tu penting. Ini hanya untuk yang kita kalau tak nak bermula daripada pertama lah. Maksudnya kita nak start daripada awal sampai akhir, kita macam tak nak ikut flow tu, kita sediakan dulu plot cerita dan watak-watak yang terlibat. Dan yang seterusnya adalah tentang kumpulan cerpen dari author yang sama combine multiple author. Okey. Kumpulan cerpen dia adalah daripada penulis seorang je. Kalau penulis dia ada 2-3 penulis, dia bukan nama kumpulan cerpen dah. Dia nama dia antologi cerpen. Antologi cerpen dia tak terhad kalau seorang penulis tu ada satu cerpen je dalam tu. Tak. Mungkin seorang ni mungkin ada 5 cerpen dalam tu. Penulis yang kedua ada 3 cerpen dalam satu buku yang sama, kan? Jadi ini dinamakan antologi. Antologi adalah melibatkan lebih daripada seorang penulis buku tu. Kalau seorang je penulis, dia dinamakan kumpulan cerpen. Tu je perbezaan dia. So makna kata kumpulan kalau lah nak buat combine multiple author, maknanya tu nama dia antologi. Maksudnya kalau diterbitkan nama buku tu antologi apalah kan, antologi cerpen, apa tajuk dia. Dan tajuk buku tu kalau untuk antologi selalunya dia ambil daripada salah satu tajuk cerpen dalam buku tersebut. Baik. Harap Saya dapat menjawab. okey. Terima kasih atas ni jawapan. Baik, sekarang 11.21. Ada satu soalan je lagi. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya tu, kita kena tentukan tajuk dahulu atau mulakan penulisan dahulu. Ada 3 soalan saja daripada seorang ni. Okey, Daripada tentukan tajuk Dr. dulu. Rahman. Dr. Rahman Syim. Doktor, apa khabar? Okay. Soalan kedua. Okey. Benarkah karya kita perlu mengenal pasti siapa target pembaca sebelum menulis? Yang ketiga pula, bagaimana kita boleh menghasilkan cerpen atau novel berkaitan satu keluarga miskin bergelut dengan kesan COVID? Yang ketiga, soalan ketiga tu tak dapat. Boleh ulang tak? Okey. Bagaimana kita nak hasilkan cerpen atau novel berkaitan dengan sebuah keluarga miskin yang bergelut dengan kesan COVID-19? Okey. So ni soalan yang daripada seorang lah. Daripada seorang lah. Dan memandangkan masa pun 11.22, so saya kira ni soalan yang terakhir lah. Mungkin lepas ni boleh PM tepi lah doktor PM tepi lah kan. Okey. PM tepi. Sebelum doktor jawab, okey. Sini ada pesanan daripada pengarah penerbit. Mohon kepada sesiapa yang masih belum menjawab survey pihak penerbit, boleh jawab di link yang diberi. Penting untuk jawab survey. Okey. Baik doktor, silakan. Baik, okey. Untuk soalan ni, pertama yang tentukan tajuk dulu ataupun cerita kan. Okey, yang ini sebenarnya terpulang pada kita sebenarnya. Ada orang dia suka nak letak tajuk dulu dengan dummy cover. Sekarang kan dah boleh guna Canva kan. So dia design dulu cover cerita tu dengan tajuk, barulah dia rasa bersemangat dan bermotivasi untuk menulis cerita tu. Tapi untuk saya lah, ni untuk saya, tak maksudnya tak samalah untuk orang lain. Macam untuk saya selalunya tulis cerita dulu. Last sekali baru tajuk. Maksudnya memikirkan cerita tu adalah tentang apa, latarnya apa, konfliknya apa, wataknya siapa, harapannya siapa. Dah tulis semua tu, baru fikir tajuk. Okey, tapi tak terhad, maksudnya terpulang kepada individu. Sebab ada penulis lain yang saya kenal, dia menulis tajuk dahulu. Menulis tajuk dan sama juga dia rangka ceritanya sama, cuma dia tak tulis ceritanya dulu. Dia dah tahu rangka cerita, lepas tu dia tulis tajuknya dan dia design lagi cover buku yang akan ataupun design saya saja je untuk tajuk tu. Walaupun cerpen, tapi dia design saya saja sebab just untuk motivasikan dia yang cerpen ni akan siap macam tu.
Okey, so yang kedua, untuk suatu karya perlu atau tidak untuk kenal pasti target pembaca kan. Okey, untuk target pembaca ni, kalau untuk karya fiksyen, maksudnya cerpen atau novel yang umum, tak perlu pun nak kena setkan target. Kalau boleh memang kena boleh dibaca pelbagai golongan. Macam tu je. Tapi kalaulah karya tu adalah cerita kanak-kanak, kita nak tulis cerita kanak-kanak, dah tentulah pembacanya kanak-kanak. So bila pembaca kanak-kanak, kita kena setkan target umur lah. Sebab kanak-kanak ni dia ada target, dia ada umur, orang kata fasa umur. Kalau kita nak tulis cerita kanak-kanak yang satu muka surat ada dua baris ayat sahaja, yang itu sesuai untuk kanak-kanak yang berumur, mungkin berumur daripada start dia boleh membaca kan 5 tahun sampai mungkin sampai 9 tahun je kan. Mungkin selepas tu dia dah boleh membaca line yang banyak kan, baris-baris yang ayat yang banyak, itu dah buku cerita kanak-kanak yang berbentuk kumpulan cerpen. Jadi yang itu memang kita kena tulis, kena ada target. Kalau kanak-kanak kena ada target. Kalau satu lagi adalah kanak-kanak lah biasanya yang kena ada target selalunya lah. Tapi kalau yang puisi ataupun yang biasa yang umum semua tu kita tulis mestilah yang boleh dibaca oleh pelbagai lapisan umur. Maksudnya asalkan dia boleh membaca je, dia boleh baca buku tu ataupun baca karya tu. Tapi yang untuk soalan ketiga, bagaimana nak hasilkan cerpen novel kesan COVID ni, dia explanation sangat panjang. Untuk masa yang terhad, saya rasa sebab yang ini adalah berbentuk macam mentoring lah ni. Macam mana nak hasilkan ni, saya kena mentorkannya kan. Maksudnya kena coaching, kena coaching dengan apa, kalau betul-betul nak hasilkan saya boleh je nak coachingkan, tapi bukan saya tak boleh nak jawab waktu ni. Itu je. Tapi InsyaAllah boleh Doktor, dihasilkan. next Boleh sesi. dihasilkan. Okay. Okay. So Saya Doktor. stop nilai. Okay, Doktor start sharing. Okay Doktor, tadi saya dah kata ada soalan last, tapi saya minta tolonglah sebab ni ada satu yang PM tepi. So saya kira ni paling last lah ni, okay. Paling last. Okay. Paling last. Okay, minta maaf semua. Okay, Boleh, soalan boleh. PM tepi. Dia kata dari segi penggunaan bahasa untuk dialog dalam novel, adakah boleh digunakan bahasa pasar ataupun masih tertakluk kepada penggunaan bahasa yang rasmi? Okay, bahasa dalam dialog Kan sometimes ada yang takut nak guna ni, kena guna macam mana ni? Engkau ke, kau ke, ataupun apa lagi ya? Boleh ke ya? Macam itulah dan sebagainya. Je kan. Okay. Okay, untuk penggunaan bahasa dalam dialog ni, sebenarnya memang ada banyak dikongsi ataupun dibahaskan di antara penulis-penulis sebenarnya kan. Sebab ada buku yang dia tulis bahasa dia macam rojak je. Maksudnya ada je English banyak, bahasa Melayu banyak. Macam means tak terpulang kan. Tapi ini memang ini adalah gaya penulisan rumah penerbitan tu. Maksudnya publisher tu lah. Tapi sebagai kita lah seorang yang berpendidikan tinggi lah kan, sebab semua belajar tinggi kat sini. Kita mungkin nak martabatkan bahasa Melayu tu. Tetapi okey, ada satu tapi untuk perkara ni, sebab kita menghasilkan karya fiksyen. Okey. Takkanlah kita bercakap dengan kawan kita macam ni. Contohlah kita cakap dengan kawan kita, sebab bila dialog kita kena bayangkan kita tengah bercakap dengan kawan kita ataupun seseorang kan. Kita cakap macam ni. Adakah kamu ingin pergi ke pasar pada hari ini? Ada tak kita pernah cakap dengan kawan kita macam tu? Tak ada kan? Macam adakah dia, kau kenapa ke nak cakap bahasa baku macam tu? Okey. So itu mungkin tiada. Maksudnya mungkin takkan pernah diguna pakai oleh sesiapa pun. Okey, jadi kita mungkin nak cakap awak nak pergi pasar ke hari ni? Nampak tak? Dia nampak macam dialog kan? Bercakap.
Tapi tak adalah adakah lah apa semua tu, tak ada kan. Tapi tu bahasa dialog, betul tak? Jadi itulah yang kita tulis. Maknanya kita tulis, kita kena bayangkan kita memang tengah bercakap perkara tu. Kita boleh je tulis macam ini saja ataupun takkan tu je. Biasa kan cakap macam tu. Okey, kita tulis takkan tu je. Okey, boleh kita tulis tapi dengan penuh. Maksudnya kata tu penuh. Maksudnya tak boleh macam ada kalau yang tu YG. Tak boleh. Maknanya walaupun bahasa dialog, bahasa percakapan, kita tulis dengan ayat penuh ataupun kata penuh lah. Kata penuh, bukan abbreviation. Macam mana dengan kalau katalah kita macam seorang ni dia memang cakap English. Dia memang lahir kat London. Okay. Lahir kat London. Kita nak tulis ni watak ni lahir kat London. Dia memang tak tahu cakap bahasa Melayu ni. Masalah berbangkit. Macam mana nak tulis ni kan? Takkan dia sepenuhnya, maksudnya keseluruhan cerita berbahasa Inggeris. Betul tak? Okay. So apa yang kita boleh buat adalah kita boleh tulis dialog bahasa Melayu. Dia cakap bahasa Melayu tapi kita letakkan yang macam sebenarnya dia tengah cakap English, kita yang translate dalam dialog tu. Itu gaya-gaya itu itu saya kena PM to PM bukan PM to PM macam itu kena coaching lagi lah untuk macam mana nak tulis dialog. Tu macam kena siri lain lah, bengkel lain. Macam mana nak tulis dialog dalam cerita sebab ada banyak cara dan dia ada banyak cara lah, dia ada banyak cara. Tapi untuk permulaan saya syorkan lah kita tulis yang mudah, ayat mudah macam macam kita bercakap dengan kawan. Kita tulis tapi pastikan penuh, bukannya kata singkatan. Itu je. Okey, baik. Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Aidawati. Banyak sungguh tips dan juga segala persoalan yang kita dapat rungkaikan pada pagi ini. Ada Terima kasih sekali ada lagi. Puan Fatona ada yang nak tanya dapatkan kontak nombor. Okey. Kalau Dr. Aida tak keberatan, boleh bagi Saya nak nombor tulis telefon. ni. Saya nak tulis. Nak tulis ke, nak baca ke, boleh Dr. Tu dekat sini je lah ya. Boleh Boleh, je boleh Dr. Boleh. kalau sesiapa yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut untuk macam mana nak tulis, boleh kontak saya ataupun PM di Facebook boleh, Telegram pun boleh, boleh je. Fatona, boleh saya bercakap sedikit? Okey, boleh, boleh, boleh. Disilakan. Okey, saya persilakan Pengarah Penerbit Universiti Teknologis Dr. Siti Nurul Mahfuzah Muhammad. Dipersilakan Terima Dr. kasih semua. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih semua. Saya tengok semangat semua ni. Ada 97 orang partisipan pagi ni. Okey, saya masuk lambat sikit sebab saya ada hadir meeting tadi. So actually Dr. Aida dah share banyak benda tadi. Kalau nak ikutkan kena berbengkel lah sebenarnya face to face. Bila novel dia ada cara penyampaian dia, gaya bahasanya, travelog ada caranya. Okay, banyak sangat. Dr. Aida memang one of pensyarah yang aktif dalam penulisan-penulisan karya kreatif. So tadi ada yang bertanya mana nak dapat video. Video kita akan masuk dalam YouTube channel Penerbit UTM. Boleh subscribe. Okay, and then saya dah share tadi link untuk Telegram. Kat situ ada klinik penerbitan. Sebenarnya kat situ lah kita nak cari mentor-mentee. Tapi tak ramai lagi yang join grup Telegram. Boleh cuba masuk. Dan tadi ada survey. Survey tu kita dah maklumkan dalam info UTM beberapa kali. Daripada 2,000 lebih staff yang menjawab baru 1,000. Sebab kita nak tahu staff UTM ni dia suka buku apa. Apa yang dia nak publish. Apa yang interest yang dia nak. Apa masalah dia semua dekat dalam survey tu kita nak tahulah. Okay, itu dari segi survey YouTube dan channel sebagainya. Okay, untuk karya kreatif ni sebenarnya bagusnya untuk first time writer lah. Untuk writer yang baru nak start menulis. Okay, sebab buku-buku karya kreatif ni dia adalah penceritaan story. Okay, read to enjoy. Bukannya read to learn compare dengan buku-buku ilmiah. Buku-buku ilmiah ni membaca untuk dapatkan sesuatu knowledge dan sebagainya. Bila buku-buku karya kreatif ni something yang pembaca nak enjoy lah, macam baca novel kan tadi ada yang tanya.
from KL to Seoul kan. Sebenarnya dah ada publisher luar yang memerhati buku-buku karya kreatif di penerbit UTM, dan kita pun dah buat discussion dengan publisher luar, dan mereka berminat sebenarnya buku-buku karya kreatif UTM ni, dan kami dalam proses untuk membuat kerjasama, dan buku ni nanti networking tu akan lebih besar lah, sebab kita masih baru 2-3 tahun dalam karya kreatif, kita masih bertatih compare dengan publisher-publisher luar. Jadi sebenarnya kita nak bagi galakan pada staf akademik dan juga non-akademik. Maknanya kita bukan bagi staf akademik je yang menulis ni. Kita nak buka peluang ni kepada staf pentadbiran juga. Sebenarnya mereka ni kreatif juga sebenarnya. Boleh terbit buku lah. Maknanya kita bagi sama tara, semua boleh menulis buku-buku karya kreatif. Pak kata tadi, Dr. Aida kata tadi, just write kan, just tulis je, and then baru kita buat editing or rewrite. Kalau asyik nak baru satu page dah rewrite tu dah makan masa 3 bulan, akhirnya tak sampai lah. That's why Dr. Aida mention about deadline tadi. Okay, timeline. Kalau kita nak set 1 bulan ni siap satu travelog, okay, that's it, siap. And then editing tu akan, proses tu akan berlaku nanti bila kita dah bersama editor, dah ada komen dan sebagainya. So kita kena set. So PKP 3 ni dah boleh set dah. Bulan ni sampai hujung bulan 2 ni dah boleh siap satu. Kan? Okay, boleh terus hantar. Tak perlu nak terlalu perfect sebab bila terlalu perfect ni akhirnya tak tersubmit-submit lah, macam kita buat thesis kan. Tak tunggu sampai siap dah SEM 8, SEM 9, tak juga submit thesis kita tu, akhirnya tak habis kan PhD. So sama juga konsep bila kita menulis, kita dah siap, dah nampak gaya tu, flow tu dah ada plot penceritaan tu, and then kita boleh terus submit, boleh dapatkan bulan-bulan di website penerbit UTM. Okey, saya tak ada apa. Terima kasih pada semua yang hadir. Bantuan akan diberikan. Boleh kontak saya. Tapi kalau karya kreatif ni saya rasa Fatuna, Dr. Aida, sebenarnya ada lagi grup-grup. Kita ada ahli-ahli karya kreatif ni. Itu belum masuk topik berpantun lagi. Ya, mungkin Fatuna boleh arrange pula satu session lah, nak berpantun macam mana, nak buat puisi macam mana. So kat situ nanti kita boleh arrange lah webinar macam ni. Okay, itu saja dari saya. Terima kasih. Okay. Baik, Dr. Mahfuzah. Baik, Alhamdulillah selesai sesi kita pada pagi ini. Saya selaku pihak Uruskia ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua peserta yang menghadiri webinar pada pagi ini. Semoga lepas ni penerbit akan menerima banyak manuskrip karya kreatif daripada para peserta yang mengikuti sesi pada hari ini. Dan saya kira tiada apa lagi yang untuk saya katakan. So, sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Terima kasih semua atas penyertaan.